Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas sebentar sahabat semua, Dewan Rakyat sebentar tadi. Apabila ahli Parlimen Perikatan Nasional yang melalut, yang mengelirukan Dewan dan sebagainya. Seakan-akan mereka ini cuba mewujudkan persepsi kononnya kerajaan hari ini tidak mementingkan ataupun tidak mengambil kisah tentang veteran-veteran tentera. Ya, mereka mengatakan tidak diberikan bantuan yang secukupnya dan sebagainya. Sedangkan sahabat semua, hari ini kalau kita dengar jawapan daripada Timbalan Menteri ini, kita nampak bahawa kerajaan hari ini ya dapat menepis segala tuduhan yang dibuat oleh ahli parlimen daripada pembangkang ini. Begitu juga dengan soalan-soalan seperti soalan daripada ahli parlimen Pendang, sahabat semua, memang melalut, tiada kena mengena, didedahkan sendiri oleh Timbalan Menteri di Dewan Rakyat sebentar tadi, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita tonton bagaimana ya ahli-ahli parlimen ini disekolahkan oleh YB Timbalan Menteri kita. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan video ini untuk kita tonton bersama sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Puan Pengerusi, terlebih dahulu saya bagi pihak Kementerian Pertahanan ingin menyatakan ucapan terima kasih kepada tiga ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan belanjawan tambahan bagi tahun 2023 bagi Kementerian Pertahanan ini yang berjumlah ringgit Malaysia 410,530,750 ringgit. Bagi Kementerian Pertahanan ini di peringkat jawatan kuasa. Terima kasih kepada tiga ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu, yang berhormat Ketere, berhormat Pendang dan juga yang berhormat Arau. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, suka saya maklumkan bahawa pada tahun 2023, Kementerian Pertahanan, MINDEF telah diperuntukkan sebanyak 11.41 bilion bagi menyempurnakan tanggungjawab utama kementerian pada tahun berkenaan. Walau bagaimanapun, perbelanjaan MINDEF sehingga 31 Disember 2023 adalah sebanyak 11.84 bilion, iaitu 3.6% atau 410.5 juta melebihi peruntukan asal. Lebihan 410.5 juta tersebut melibatkan perbelanjaan tambahan bagi utiliti air dan elektrik di bawah OS 23,000 dan bekalan bahan api di bawah OS 26,000. Jumlah peruntukan tambahan yang dibentangkan ini berdasarkan perbelanjaan mengikut aktiviti adalah seperti berikut, iaitu aktiviti pengurusan am itu melibatkan tambahan perbelanjaan bagi utiliti air dan elektrik itu sebanyak 233.5 juta. Aktiviti pertahanan maritim TLDM itu melibatkan tambahan belanjawan bagi bahan api untuk tentera laut sebanyak 132.88 juta dan aktiviti pertahanan darat TDM iaitu melibatkan tambahan perbelanjaan bagi bahan api untuk tentera darat sebanyak 44.15 juta. Justifikasi pembekalan tambahan bagi menampung keperluan ini, iaitu terutamanya bagi bekalan tambahan air, kenaikan tarif air di negeri-negeri bagi pengguna bukan domestik bermula Ogos 2022 menyumbang kepada peningkatan perbelanjaan utiliti air di kem dan pengkalan ATM, bangunan pejabat, bangunan teknikal, sekolah, rumah ibadah dan rumah keluarga Angkatan Tentera Rekat bagi seluruh negara. Sebagai contoh, kadar tarif di Lembah Kelang meningkat daripada RM1.71 kepada RM2.62 pada tahun 2022 ke tahun 2023 dan kenaikan sebanyak 53%, manakala di Labuan tarif air meningkat daripada RM1.70 kepada RM2.20, kenaikan 29.4%. Dan kesan daripada kenaikan tarif air ini, perbelanjaan air untuk MINDEF bagi tahun 2023 adalah berjumlah 192.192.34 juta berbanding bagi tahun 2022 yang berjumlah 136.57 juta, iaitu peningkatan sebanyak 40.84%.
Bagi menampung bayaran tambahan elektrik, semua kem dan pengkalan termasuk rumah keluarga Angkatan Tentera di bawah ATM dikenakan tarif elektrik bukan domestik, menyebabkan perbelanjaan bagi tujuan ini adalah tinggi. Contohnya, kadar bukan domestik yang dikenakan oleh TMB kepada MINDEF adalah untuk 45,356 unit rekat adalah sebanyak 44 sen per kilowatt hour berbanding caj kutipan balik dikenakan oleh MINDEF kepada penghuni rekat yang lebih rendah iaitu 22 sen per kilowatt hour. Kadar caj yang rendah ini selaras dengan komitmen kerajaan yang sentiasa peka dan prihatin dengan kebajikan anggota ATM dan warga kementerian. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita ketengahkan. Kesan bagi penggunaan elektrik ini meningkatkan perbelanjaan pukal bagi tahun 2023 iaitu berjumlah 319.3 juta berbanding tahun 2022 iaitu 231.3 juta iaitu peningkatan sebanyak 38%. Dan ini juga berkaitan dengan peranan MINDEF dan juga ATM yang beroperasi 24 jam bagi memastikan keselamatan dan pertahanan negara berada pada tahap kesiapsiagaan, termasuk kem, lokasi operasi, stor simpanan aset dan aset strategik yang memerlukan bekalan elektrik yang berterusan. Manakala bagi menampung bayaran tambahan bahan api, seperti mana yang kita tahu bahawa harga petrol bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM2.40 dan ada peningkatan kepada RM3.55 dan begitulah juga pada tahun 2022 RM3.19 pada tahun 2023. Jadi kita tahu bahawa bahan api kita dibeli tanpa subsidi dan peningkatan perbelanjaan bahan api bagi 3 tahun 2021 hingga 2020. Nanti sejak saya itu. Ya, Mak, kami tak tanya yang ni, Mak. Kami tanya apa yang kami tanya. Tak ada, betul. Kami 3 orang tanya. Saya akan jawab lepas ni. Sekejap ya, sikit. Saya nak habiskan. Kami faham dah. Kami nak minta jawab. Tak, saya nak habiskan sedikit ya, kejap lagi. Peningkatan perbelanjaan bahan api bagi 3 tahun ini berlaku disebabkan ketidaktentuan harga minyak dunia dengan purata kenaikan 3.24. Saya tamat. Dan saya akan jawab butiran-butiran. Yang pertama tentang ketereh. Jangan bimbang yang berhormat. Saya jawab. Saya minta sedikit masa. Saya ada 4 minit lagi. Ketereh ada membangkitkan tentang RUU belanjawan tambahan ini dan seperti mana yang kita tahu bahawa belanjawan ini tidak terkait dengan pencen anggota perkhidmatan veteran kita, tetapi lebih terkait seperti mana yang saya sebut tadi, utiliti dan juga bahan api. Dan ketereh juga ada bangkitkan tentang perjelaskan tentang darat dan maritim tadi saya sudah perjelaskan tentang penggunaan bahan api dan begitulah juga dengan isu pelaksanaan pencen. Saya tak nafikan bahawa isu ini berlarutan panjang dan sudah ada komitmen juga daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya seperti mana yang saya sebut bahawa proses mahkamah itu tetap satu proses dan kita menghormati proses itu. Sebab itu sedikit lagi Yang Berhormat Ketereh, sebelum Yang Berhormat Ketereh nak bertanya tambahan, saya menyebut bahawa di bawah kerajaan Madani ini, saya ambil satu contoh perbelanjaan Jabatan Hal Ehwal Veteran saja. Jabatan Hal Ehwal Veteran pada tahun 2023 adalah sebanyak sekitar 117 juta. Tapi kalau kita lihat pada tahun ini, peningkatannya lebih daripada 167%, iaitu 276 juta yang kita bajetkan. Jadi bukan membawa maksud bahawa kesemua daripada urusan veteran itu tidak kita berikan keutamaan. Jadi saya fikir haruslah terutamanya Yang Berhormat Ketereh, saya harap lebih adil dalam mengutarakan pandangan-pandangan yang terkait dengan peranan kerajaan Madani ini sendiri untuk pastikan bahawa kebajikan dan keutamaan kita kepada veteran itu tetap kita berikan keutamaan. Begitulah juga dibangkitkan tadi tentang... Saya nak menjelas sekejap. Ya. Okey, saya tak nafikanlah apa yang MINDEF buat tu membantu veteran. Tetapi keutamaan ini harus diberi kepada veteran yang sebelum 2013. Sekarang ni dia dah teruk, sakit, tua, nak mati dah. Jadi kita kena bagi prioriti kepada tu. Tak boleh macam itu. Mesti kena bagi prioriti. Nanti dia tak ada meninggal ada baru kita nak bagi prioriti. Tak ada. Ini bajet bukan main besar lagi. Tolonglah sikit. Emak Menteri. Sini. Sila. Saya lihat isu veteran ni saya pun memperjuangkan bersama-sama Ketereh.
penjelasan Yang Berhormat Menteri adalah cukup baik dan kita lihat kita beristiqamah, ada iltizam untuk kita selesaikan masalah veteran. Tapi pemudah caranya senang bagi saya lah. Kita minta keterih isytiharkan sokongan terbuka kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa ni? Oi. Jelutong. Tadi istiqamah lah. Puan Pengerusi, boleh saya sambung? Jadi Sila saya gulung. sebut bahawa kita sebenarnya kalau kita lihat Ahmad, Point of Order 3612. Jelutong mengelirukan. Tajuk ni tajuk yang serius pasal tentera. Dia cakap sokongan. Ketua WIT dah pergi bincang. Tak ada masalah. Ya, jadi jangan sebut soal sokongan. Malah kau tanya saya, kerajaan madani kita sebut tu, tak boleh sebut. Sebab dia bukan buat unsur-unsur madani, tak ada. Zalim Cukuplah, pada Ram. kami. Jadi nak pakai madani buat apa? Sila Adakah debat. madani itu termasuk zalim? saya sebut kita di peringkat Kementerian Pertahanan, trust kita Yang Hormat kepada Puan Mengerusi, 36-12. Jelutong ajak semua ahli parlimen yang sebelah sini untuk melibatkan diri dengan rasuah. Pasal nak sokong tu dia bagi rasuah dulu. Tak baik macam tu bulan-bulan puasa ni. Kami istiqamah dengan komitmen kami, dengan amanah kami. Kami tak mau terlibat dengan rasuah. Nak bagi barang baru nak kena sokong. Sokong, Cukuplah, bagi cukup. barang. Itu bukan dia, itu rasuah. Yang Berhormat Interpretation. Jadi kamu seorang pengamal undang-undang, janganlah buat kerja lagu tu. Didik masyarakat. Yang Berhormat Timbalan Menteri sila gulung. berhubung tadi ada dibangkitkan tentang oleh Pendang berhubung tentang rekan. Adapun Pendang bangkitkan banyak isu-isu yang berkaitan dengan aset-aset kenderaan, perlu pemandu jarak jauh, jarak dekat, SPH kita. Semua persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Pendang itu memang tidak ada kaitan dengan bajet tambahan kita. Jadi walau bagaimanapun saya hargai apa yang dibangkitkan oleh Pendang. Cuma ada satu perkara yang terkait itu tentang rumah keluarga Angkatan Tentera. Saya akui bahawa kita pada tahun ini kita peruntukkan hampir 400 juta untuk kita pastikan bahawa penyelenggaraan rumah keluarga Angkatan Tentera ini diberikan keutamaan. Sedikit Yang Berhormat Pengerusi tentang yang dibangkitkan oleh ARAU. Saya tak nafikan bahawa ARAU sering membangkitkan tentang bertingkat tinggi ahli. Dan saya rasa sebagai sebuah negara maritim yang kita telah letakkan dalam kertas putih pertahanan kita, kerajaan, saya fikir kerajaan memang mempunyai rasa tanggungjawab yang besar. Sebab itu kita di Kementerian Pertahanan, kita di bertingkat tinggi ahli, buat masa ini kita ada operasi Satria, 24 jam, 7 hari seminggu, sebilang masa bahawa segala aset kita sama ada TLDM, TUDM maupun APMM, memang kita letakkan di kawasan kita supaya kita pastikan bahawa kedaulatan negara kita sentiasa terjaga. Tetapi seperti mana yang disebutkan juga oleh ARAU, memang kita tak nafikan bahawa saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh ARAU. Persediaan kita bagi memastikan kekuatan, kelengkapan dan aset pertahanan kita itu harus kita pertingkatkan. Sebab itu kalau kita lihat dari segi rancangan-rancangan kita dan pelaksanaan kita seperti mana LCS, walaupun dia ada isu, tetapi komitmen kita mahu LCS itu bagaimanapun mesti disiapkan kerana dia terkait tentang pertahanan dan kedaulatan masa depan negara kita. Begitulah juga dengan pembelian LMS, kerana saya yakin bahawa dengan pembelian LMS batch yang kedua yang kita akan tempatkan juga di Sarawak, dan yang terakhir saya sebut kepada ARAU sedikit lagi, sikit lagi ARAU, iaitu tentang pembinaan Mawila 4, iaitu kalau kita lihat markas wilayah Laut 4 yang bakal kita wujudkan di Sarawak, dan itu adalah salah satu daripada usaha penting kita untuk pastikan bahawa bukan sahaja maritim kita mempunyai persediaan aset, tetapi sebenarnya kita mempunyai persediaan keanggotaan untuk pastikan kedaulatan negara kita, terutamanya di bertingkat tinggi ahli. Itu saja. Ya, Mak, sikit ya. Ya. Masalah besar, kapal pengawal Cina ni bukan saja duduk di situ, tapi melarang nelayan. Nelayan Sarawak nak pergi sana, dia larang, tak dibenarkan. Dan telaga minyak yang ada dekat situ, dia tak benarkan operasi. Jadi dia menganggap bahawa ini seolahnya sebahagian daripada negaranya. Itu yang saya maksudkan bahawa bukan dia ada sebiji, kita tunggu 10 biji, tapi dia tak benarkan nelayan kita dan juga untuk pembangunan di kawasan berkenaan. Jadi sekarang kita kena tegas. Kita suruh dia keluar. Kita pernah suruh dia keluar sekali dulu, dia keluar sebulan, dia datang balik. Ya, kita bagi tahu bahawa ini kawasan Malaysia
dan tak perlu nota tuntutan ataupun nota bantahan, dia kena keluar. Sebab ini pencerobohan, bukan tuntutan bertindih. Dalam seperti mana yang saya sebut kepada Yang Berhormat, operasi Satria kita, antara tindakan-tindakan kita adalah untuk pastikan bahawa kawasan-kawasan kita bebas daripada pencerobohan. Sama ada pencerobohan dalam bentuk, sama ada yang tadi disebut, sama ada yang melibatkan negara-negara luar, ataupun yang menyebabkan penyeludupan itu sendiri. Sebab itu saya fikir ini antara jawapan-jawapan saya ke atas persoalan-persoalan yang telah dibangkitkan oleh oleh semua ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia. Agak lucu ya YB Timbalan Menteri menjawab apa yang dipersoalkan oleh MP Ahli Parlimen Pendang daripada Parti PAS, katanya tiada kaitan langsung, melalut sahabat-sahabat semua. Inilah memalukan sangat. Ini satu lagi ketere sahabat. Tidak habis-habis teriak sini, teriak sana. Sedangkan kerajaan hari ini sedang upaya membantu. Dan soalnya adalah ketika mereka menjadi kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, Perdana Menterinya, tidak ada satupun ya tindakan yang kita lihat ya untuk membantu, untuk memberikan sumbangan perhatian kepada veteran-veteran ini. Kalau mereka katakan ada, saya sendiri tidak nampak ya dalam bajet dan sebagainya, melalui ataupun pelaksanaannya. Mungkin bajet ada tapi pelaksanaannya itu kita tidak lihat sahabat semua. Hari ini mereka pula teriak sini, teriak sana, kononnya kerajaan ini zalim, kononnya bajet yang begitu besar tidak memberikan bantuan secukupnya. Wow, pandai mereka memusingkan segala fakta. Seperti mana yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri, katanya dalam membuat pandangan dia kena harus adil. Ya, kalau kerajaan memberikan bajet sebegini besar, tentunya tentunya sebahagiannya itu adalah untuk memberikan bantuan ya kepada menteri-menteri veteran-veteran tentera yang sudah tidak bekerja, yang sakit dan sebagainya. Tapi kita tahu kepakaran, selalu saya katakan sahabat semua, kepakaran Parti Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu ini untuk memusingkan segala fakta, untuk memusingkan segala kebenaran, itu antara kepakaran mereka yang kita tidak boleh nafikan. Dan itulah ya kehebatan mereka, tidak lain ya, kalau mereka menjadi kerajaan, mereka tidak pandai pun ya mentadbir negara. Tapi bila jadi pembangkang, inilah kepakaran mereka. Selain daripada menunggang bangsa agama, ya menyentuh juga raja-raja, dan kepakaran mereka selain itu yang selalu saya katakan adalah untuk memusingkan fakta. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Belanda, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.